Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun kuliah zuhur pada hari ini, kita menyambung semula tafsiran surah Luqman. Kita berpindah ke ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid bi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ayat 117 hingga 119. Maksudnya, hai anakku, dirikan salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah tak ada apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang ditetapkan. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kaldai. Kita masih lagi membicarakan nasihat Luqman kepada anak dia, iaitu dalam ayat yang 17, Ya bunayya, wahai anakku, aqimis solat, dirikanlah solat. Kita cantum pandangan-pandangan ahli ulama. Bila sebut aqimis solat, sudah tentulah solat yang paling sempurna, mendirikan solat secara berjemaah. Itu yang paling sempurna. Walaupun ayat ni tidak sebut secara berjemaah, tetapi dihuraikan dalam ayat yang lain. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat yang disuguh di dalam Islam ini bukan sekadar seorang diri, tidak, tapi cara berjemaah. Sebagaimana disebut di dalam satu hadis yang lain atau dalam ayat Quran. Di antaranya firman Allah Ta'ala, warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu rokok bersama orang-orang yang rokok. Bila sebut perkataan bersama ni, bukankah itu cara berjemaah? Itu yang sempurna. Itu sebabnya menjadi khilaf di kalangan alim ulama. Apakah hukum solat ini secara berjemaah? Apakah hukumnya? Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan solat cara berjemaah ni adalah wajib. Adalah wajib. Berdasarkan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bezanya
Di zaman kami, kata Nabi SAW, orang munafik dengan orang Muslim meninggalkan solat jemaah. Bermaksud di antara sifat-sifat munafik ni suka meninggalkan solat berjemaah. Baik, satu. Yang pendapat Imam Ahmad mengatakan solat jemaah ni adalah wajib. Tapi kita memanglah kita pakai solat jemaah tu fardu kifayah sebab dia belajar semua hak tu. Tak ada ustaz-ustaz kita dulu, ulama-ulama kita dulu nak tegang bahawa solat jemaah ni wajib ke tak. Cuma cerita solat jemaah itu fardu kifayah. Oh tu lah. Tu nampak lain macam. Dia sebut wajib ni lain macam je nampak. Jadi kita ambil pandangan berapa ahli ulama. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan solat berjemaah tu adalah wajib. Berdasarkan pada satu hadis yang lain. Ada seorang lelaki yang buta matanya. Dia mengadu pada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak dapat melihat. Maka adakah ke atasku kena pergi juga solat berjemaah?" Nabi kata tidak. Setelah sahabat yang buta itu melangkah berapa langkah, maka Nabi kata, "Berhenti sekejap. Adakah kamu mendengar suara azan? Kamu dengar tak suara azan?" "Ya, aku dengar." Kata engkau kena pergi juga walaupun dia buta." Pelik lah. Sebab majlis kenuri boleh pergi. Masa abang masjid tak boleh pergi? Dia. Baik. Itu dalil yang kedua. Dan dalil yang ketiga, Imam Ahmad menceritakan sebuah hadis Nabi SAW, kalau tidak ada perempuan, kanak-kanak dan orang tua yang uzur, nescaya aku menyuruh bakar akan rumah orang yang dengar suara azan tapi tak pergi. Maka kekuatan itu adalah, kata dalil, kata Imam Ahmad, adalah wajib. Tetapi Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan bahawa solat berjemaah ni adalah fardu kifayah. Dia berdasarkan pada hadis yang lain. Masing-masing ada dalil. Bahawa Nabi SAW mengatakan semayang berjemaah itu lebih afdal daripada semayang seorang diri dengan 27 kali ganda. Kalau dia wajib, kalau sekiranya solat jemaah itu wajib, maka berdosalah bagi orang yang tak pergi. Tapi kenapa Nabi kata ada pahala? Ada pahala, cuma melebihi 27 kali ganda. Ni kata Imam Syafi'i pula. Jadi pendapat pertengahan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyah dan Imam Syaukani kata solat jemaah itu adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut, dan barang siapa yang meninggalkan tanpa uzur yang syar'i, dia termasuk dosa-dosa kecil. Jadi asyahnya kaum muslimin dan muslimat, ya bunayya aqimis solat, dirikanlah solat. Itu sebab satu buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad Kutub rahimallahu ta'ala yang bernama Protokol Yahudi. Ada satu buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad Kutub, adik pada Syekh Kutub. Dia tulis Protokol Yahudi. Orang Yahudi pernah berkata kepada orang Yahudi lain, kita jangan bimbang terhadap orang Islam. Jangan bimbang. Dikala sekiranya solat subuh mereka tidak seperti solat jemaah, nescaya mereka tidak mengalahkan kita. Aguan agama. Orang Yahudi pun faham dalam bab itu. Baik. Okey. Yang seterusnya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hendaklah kamu, wahai anakku, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lepas tu, apa nasihat lagi? Wasbir ala ma asabak. Dan hendaklah kamu bersabar atas apa yang menimpa kamu. Jadi kalau kamu ajak manusia buat kebaikan dan cegah kemungkaran, ingat bersabar atas perkara demikian. Kerana apa? Inna dzalika min azmin umur. Kerana semua perkara itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Kalau orang mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, rasikonya akan ada.
Cobaannya akan ada, dugaannya akan ada. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan dah beritahu. Baik. Okey. Saya ambillah pendapat ahli ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Siapa-siapalah kalau dia tegakkan kebenaran, sudah tentu ada ujian. Ujian tu Tuhan tetap dah. Lepas tu naklah kamu bersabar. Kadang-kadang bersabar ni ujian ni berperingkat-peringkat. Biasalah. Biasa. Dia antara amal ma'ruf nahi mungkar kaum muslimin dan muslimat kalian, mengajak manusia kepada kebaikan, cegah mungkar. Di antaranya banyak situ itulah mengajar sudahlah. Bila kita mengajar ni biasalah, jangan ambil kira sangat. Ada je ujian dia. Ujian pun dia. Jangan marah ya, cuma sebut saja ya. Masa kita mengajar kaum muslimin dan muslimat kalian buat pada kebaikan, ujian di kalangan kerenah anak murid, itu biasalah. Tang kita mengajar anak murid mengantuk, ya kerenah, sabar. Jangan marah ke dia, jangan. Itu dia nak datang pun alhamdulillah dah. Betul tak betul? Jangan marah. Jadi masa ustaz dulu mengajar, ustaz tak tidur ya. Masa ustaz belajar dulu, ustaz tak tidur ya. Profesor mengajar tidur juga. Dia sabar. Kadang-kadangnya masa mengajar ni kamu kita mengajar dia bercakap. Popek. Kita mengajar dia bercakap. Sabar jelah. Betul. Suruh dia mengajar dia tak reti. Tapi habis bercakap. Sekarang berhenti dah bercakap. Alhamdulillah. Kan baik. Okey. Kadang-kadang mengajar ni biasalah. Jangan marah sangat. Ustaz bawa kita, anak murid tak bawa kita, itu biasa. Jangan marah ke dia. Tapi beletir jugalah. Memang tu. Baik. Okey. Itu di antaranya ya. Itu baru bab ni belajar dan bab lain lagi. Itu sebabnya kata Allah Taala wasbir ala ma asabak. Bila kamu menyuruh orang buat baik, jika muka adalah risiko yang kena. Atau bersabarlah. Itu sebab Abdullah bin Mubarak. Siapa dia Abdullah bin Mubarak ni? Dikenali dengan Raisul Muhaddithin, seorang ulama hadis yang terkenal yang diberi nama ketua ulama hadis. Dia kata kehidupan manusia ni tidak akan berjaya melainkan dia melalui 5 pasal. Saya ke tuan-tuan, puan-puan, hidup dunia ni dia tak berjaya kalau dia tak melalui 5 pasal. Baik. Yang pasal pertama, seorang tu nak berjaya, dia kena menuntut ilmu. Sebab ilmu ni panduan hidup. Orang menuntut ilmu, kata Abdullah Mubarak, dia tak berjaya melainkan dia beramal. Orang beramal, dia tak berjaya melainkan dengan ikhlas. Orang ikhlas, dia tak berjaya melainkan dia menyampaikan ilmu dia. Yang kita belajar sampai. Menyampaikan ilmu nak buka sikit. Nyampai ilmu ni ada cara formal, ada cara tak formal. Cara formal ni macam ni lah. Ada mikrofon duduk sikit. Cara tak formalnya, tengah sembang-sembang cerita. Setengah cerita bola, cerita ilmu. Itu cara tak formal lah. Sampai dah tu. Boleh faham? Yang kelima, menyampaikan ilmu juga tidak berjaya kecuali kaum muslimin dan muslimat kalian dia bersabar atas kerenah dakwah itu sendiri. Atas kerenah dakwah. Itu dia. Itu sebab perkara itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Okay. Mari kita tengok pandangan-pandangan ulama. Tetap ya. Bila menyuruh pada kebaikan, mencegah munkar, ada ya Tuhan uji. Itu satu fitrah. Okey, mari kita tengok. A'immatul arba'ah, imam-imamnya 4. Contohnya Imam Malik. Imam Malik ni dia setelah mana Imam Abu Hanifah. Setelah mana Abu Hanifah, maka muncullah Imam Malik. Zaman beliau timbul satu kontroversi yang berkait dengan isu agama. Lalu Imam Malik membetulkan keadaan. Akhirnya dia kena risiko yang amat sangat. Di antara isu yang berlaku pada Imam Malik ialah
isu perempuan dia. Isu seorang perempuan. Ketika mana pada zaman itu kerabat khalifah. Ini kita zaman dulu ni, bukan zaman sekarang lah. Khalifah, kerabat dia minat kepada seorang perempuan. Ini kisah sejarah. Dan perempuan tu pula yang diminati sudah menjadi isteri orang. Sudah jadi isteri orang. Tapi khabat khalifah ni, walaupun bini orang, nak juga. Kerana cantik. Lalu akhirnya, khalifah menghantar wakil. Minta suami menceraikan isterinya. Suami tak nak. Mana dia nak? Isteri dia cantik. Baik pula. Apabila tak nak, maka dipaksa supaya suami itu menceraikannya. Lalu khalifah bertanya kepada ulama-ulama yang ada ketika itu. Boleh tak jatuh tak tolak apabila seorang suami dipaksa menceraikan akan isterinya, jatuh tolak atau tidak? Mereka kata jatuh tolak. Tiba-tiba Imam Malik bangun ketika itu, berlawan dengan alim ulama ketika. Imam Malik kata kalau suami itu dipaksa menceraikan isterinya tak jatuh tolak, kata Imam Malik. Tak jatuh tolak. Jadi berdasarkan kepada hadis, tidak ada tolaknya dengan cara paksaan. Tak jatuh tolak dengan paksaan. Bila sebut dalil, semua senyap belaka. Tapi khalifah kaum muslimin dan kerabatnya ketika tu, bila kenyataan Malik, Imam Malik menyatakan kebenaran, tak jatuh tolak, dia kata menegah kepada kemungkaran, lalu Imam Malik kena resiko selalu. Sebab fatwa dia saja. Dinaikkan di atas seekor keldai. Diikatkan tangannya. Dibawa sekeliling Madinah. Dan disuruh budak-budak baling batu kepada Imam Malik. Oh, ganas dulu. Nanti dia. Dulu budak-budak. Sekarang ni FRU. Sama itu. Nanti dia. Jadi, baik. Lepas tu, lalu diminta Imam Malik tarik fatwa balik. Imam Malik kata tidak. Aku Malik bin Anas tetap mengatakan tidak jatuh tolak apabila seorang suami dipaksa menceraikan isterinya. Tengok, lalu Imam Malik dipenjarakan. Tengok Allah Ta'ala kata, wasbir ala ma asabak. Engkau kena bersabarlah atas perkara yang demikian, kebenaran itu. Bila masuk penjara, Imam Malik disebab. Tok guru dia sebab. Tukang sebab ni dia tak kira tok guru pun sebab. Macam pencuri. Dia mencuri dia tak kira. Ustaz-ustaz pun dia curi boleh. Betul-betul. Ustaz-ustaz dia tiban dulu. Macam Ustaz Dr. Puji Duraman. Kamu pencuri tak kenal siapa nak. Baik. Itu tukang sebab. Lalu akhir Imam Malik kaum muslimin dan muslimat dia sebab dalam penjara. Dia sabar. Jadi kerana kesakitan yang amat sangat dia sebab. Tahu tak? Imam Malik ni dia nak angkat tangan pun tak dapat kerana dia sebab. Tapi ulama dulu lain dia. Ilmu dia, amalan dia. Kerana terlalu sakit sangat, tak tahan sakit, Imam Malik dia semayang, bersemayang, lepas semayang, lepas semayang, lepas semayang. Itulah ubat dia. Kita tak tahu boleh buat. Kalau sakit boleh semayang tak? Takut tinggal semayang. Jadi dia. Imam Ahmad Ibnu Hanbal dia sebab dalam penjara. Ketenangan jiwa dia. Dia semayang dengan satu hari semayang sunat dia ialah 150 rakaat. Itu ubat dia. Itu ubat, tapi kita tak dapat rasa kerana mungkin tak sampai seperti martabat mereka. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wa tibu wa ja'ila qurrata ayuni fi shalah. Tengok dia.
Yang menjadi kukasih kepada dunia ini ada 3. Pertama, wanita. Itu isteri. Yang kedua, minyak wangi. Dan aku menjadi ketenangan jiwaku dalam solat. Okay? Dan cuba kita tengok dalam surah Al-Hijr, ayat yang terakhir. Atau buka surah Hijr, Nabi pun ada sakit jiwa, ada stres. Dalam surah Al-Hijr ayat terakhir, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Tengok Allah Ta'ala kata, walaqad na'lamu, sungguhnya kami mengetahui wahai Muhammad, kata Allah Ta'ala, annaka yudiku sadruka bima yaqulun, sungguhnya dada kamu sempit, stres apa yang orang Arab kata kepada kamu. Orang kata Nabi macam-macam kan. Lalu Allah Ta'ala beri pengobatan jiwa. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Dan naklah kamu tasbih kepada Tuhan kamu dan memuji Tuhannya. Wa qum minas sajidin. Jadilah kamu orang yang sujud. Jadi Imam Malik ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, kerana sakit sangat, painkiller pun tak ada pada zaman tu, okey, dia semayang. Kalau sakit semayang. Bila semayang itu bukan tak terasa sakit, dia boleh jadi seronok. Seronok. Bukan nak katalah sakit, tapi seronok. Tapi kita tengok ya, apabila orang datang, anak-anak murid datang ziarah Imam Malik tak beri can. Nak ziarah lah, tapi dia terus meneruskan solat. Masa dia terus solat tu dah, Imam Malik ni dia solat luruh tangan je. Dia tak boleh nak angkat tangan dia di atas perut, di atas dada dia tak mampu. Sebab dia sebab tangan dia tak angkat. Itu dia sebenarnya luruh tangan. Dia. Anak murid ni pakat tengok atuk guru kita semayang luruh tangan. Tu yang luruh tangan tu. Taklid bin buta kayu. Kasur bahasa lah. Kerana Imam Malik di luruh tangan tu, kerana dia tidak mampu untuk angkat, kerana dia sebab. Itu dia. Itu sebab tak ada dalil, tak ada pernah Nabi luruh tangan. Kata orang luruh tangan, Ustaz, itu mazhab Imam Malik, jangan pertenah Imam Malik. Tidak, kerana dia tak mampu. Jadi baik. Tapi wasbir ala ma asabak, maka bersabarlah kamu, bersabarlah kamu atas apa yang menimpa kamu bila kamu melakukan amal makruf nahi munkar. Ini biasalah. Kalau orang buat amal makruf munkar, kadang-kadang sampai peringkat kaum muslimin, ada peringkat sampai ditangkap, ada peringkat sampai dibunuh. Itu adalah biasa. Betul. Jadi saya terkejut naik bulu remah apabila mendengar ucapan Mursi. Mursi apabila dijatuhkan hukuman mati oleh mahkamah Mesir. Lalu pihak hakim membenarkan Mursi berucap di dalam rangka 3 minit. Suruh berucap. Dia berucap lah. Tuan hakim beri Mursi berucap dan Tuan hakim dengar. Tuan hakim beri perhatian kepada Mursi berucap. Mesir ni zalim dah tahu. Tapi bila Mursi berucap, dia dengar juga. Sini kawan berucap, Tuan hakim lari. Mana tempat saya lupa dah. Jadi benar dia berucap, Tuan hakim pun lari, dah nak dengar. Sebab apa ya? Di mana? Wallahu alam. Jadi dalam ucapan Mursi kaum muslimin muslimat, cukup hebat. Walaupun dia dapat tawaran daripada kerajaan Turki dan pilihan daripada kerajaan Mesir, boleh tak hukum mati, tapi pindah minta dengan politik negara lain. Dan Turki sanggup. Tapi adakah Mursi nak pergi? Tapi ikut kenyataan dia payah kaum muslim. Saya dengar ucapan dia cukup sedap. Dia kata apa? Saya terjemahkan sikit, cakap bahasa Arab kan. Jadi baik. Kita tak faham bahasa Arab pun dia semangat tu. Jadi lalu dia berkata, setelah mana dijatuhkan hukuman,
Dia kata dia terima hukuman itu. Dan perlu ingat kalian, tidak setitik pun di dalam hatiku takut kepada manusia. Oh, kemah dia. Jangan jatuh hukuman aku takut pada kalian. Tidak sedikit pun tercetuh dalam hati takut pada manusia. Aku cuma takut kepada Allah. Dan cukuplah bagi aku mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika tu orang pun kata sama kan. Wallahu alam. Dia kata, adakah mungkin aku meninggalkan saudara-saudaraku yang berjuang sekali dengan aku, mereka mati, aku dibebaskan. Oh, payah nak cari macam tu, no? Dia bagus. Tapi apakah dia? Allah Taala sebut dah, wasbir ala ma asaba. Sabarlah. Apa dia? Inna dzalika min azmil umur, dan perkara itu sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Begitulah ulama-ulama yang lain. Baik. Habis. Dan lagi nasihat Luqman kepada anaknya. Wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Jangan kamu memalingkan muka kamu daripada manusia. Itu sebab kaum muslimin dilarang sangat dalam Islam. Kalau kita memalingkan, bila orang pandang kita, kita pandang dia. Kalau orang pandang kita memalingkan muka. Memang satu ajaran. Satu ajaran. Nabi pun ada tegur ya. Yang turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa wahai Muhammad kamu berpaling? Sedangkan datangnya si buta kepada kamu. Tapi Nabi berpaling tu kaum muslimin ada tujuan. Ada tujuan pun tak boleh berpaling. Sebab ketika mana Nabi SAW sedang bercakap dengan puak-puak musyrikun, menceritakan hal Islam kepadanya, tiba-tiba Abdullah bin Maktum yang buta mata ni, dia kata, ya Rasulullah, adakah turun wahyu kepada kamu hari ini? Khabarkan kepada aku. Tapi cara taktiknya ialah Nabi tengah bercakap tapi dia tegur macam tu, taktik tak kena lah. Tapi kaum muslimin Allah kerana berpaling tu, kenapa? Ya Rasulullah, ada wahyu turun pada kamu hari ini, khabarkan. Maka Nabi berpaling. Allah Ta'ala pun turun, abasa wa tawalla. Kenapa kamu berpaling? Itu sebab kalau boleh ya, di dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan buka dalam kitab Sahih Bukhari ini, babul musafahah, bab bersalaman. Bab bersalam ni. Itu sebab disunatkan bila kita salam, kita pandang muka orang. Jangan berpaling. Ini salam pandang, jangan pandang. Pandang bukan tenung. Kain batang tenung pula. Jadi salam tenung, bukan pandang je. Dia baik. Okey. Ada kalau baca tu bab bersalam musafahah, sama ada dua tangan atau satu tangan. Itu boleh, tak ada masalah. Baik. Tak apalah, dah teruskan. Baik. Itu salam. Berpeluk, sabar dulu. Selalu orang kalau jumpa dia peluk sama. Laga pipi lah. Laga pipi. Dia semua sunnah. Tapi berpeluk laga pipi ni kadang dah lama tak jumpa. Lama tak jumpa dah. Itu baru sunnah dia. Tapi hari ni bertemu, besok bertemu. Tak ada sunnah tu. Itu lemah punah tu. Ada seorang anak murid saya kata, puas kabur dah. Betul lah dia sayang ke ustaz, tapi tak boleh tahu. Dia. Hari ni mengajar pagi ni mengajar. Laga pipi dah. Malam kau bertemu pula, laga pipi juga. Gelemang juga tahu sekali-sekala. Tahu. Itu bukan sunnah. Sekali-sekala boleh lah. Baik, apa ya? Okey. Jangan kamu berpaling muka. Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ni dengan jalan cara angkuh. Cara angkuh. Apa maksud cara angkuh ni? Maka banyaklah Ibnu Qayyim rahimallahu taala yang menyebut dalam kitabnya Zadul Ma'ad, cara angkuh ni ialah kamu bagaimana jalan cara angkuh? Baik, cuba kita lihat berapa pandangan ahli ulama dalam masalah ini. Okey.
Di antaranya berjalan cara angkuh ni, cara yang tak molek lah cara dia. Berjalan seperti mana orang yang dalam keadaan terburu-buru. Memang tak boleh. Atau berjalan dalam keadaan seperti mana yang dianggap orang Arab, jalan cara lambat-lambat. Kita ni kalau orang tengok berjalan kat slow je. Oh, waraknya dia. Dia kena lagu tu. Mari kita tengok satu hadis Imam Bukhari rahimahullahu Ashabus Sunan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa kami sekali berjalan dengan Nabi. Selalu ketinggalan. Nabi berjalan seperti tanda yang landai, seperti mana turun daripada bukit. Oh, cepat Nabi berjalan. Bukan jalan lembek-lembek macam itu. Itu bukan warak tu. Orang panggil apa? Tak tahu? Jadi baik. Jangan sedang angkuh nah. Baik. Okey. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Dan juga ingat, jangan kamu bangga diri sombong, kerana Allah Ta'ala tidak menyukainya. Apabila ditanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa maksud sombong ni? Apa maksud sombong? Sebab pandangan manusia ni, bila terjemah perkataan takabur dan sombong ni, kalau segah pada pandangan manusia, bermacam-macam pendapat lah. Baik, pendapat yang sahih. Sombong, bila orang tanya kepada sini apa dia? Perkataan takabur atau sombong ni, malam yakbalul haq. Kata Sayyidina Ali, malam yakbalul haq. Siapa-siapa yang tidak menerima kebenaran, itulah orang sombong. Walaupun nampak cakap becok je, peramah je, tapi bila mari kebenaran dia tak terima, itu sombong. Jadi kadang-kadang ada orang senyap je, dia, perangai dia, tapi bila ada kebenaran mengangguk, itu tidak sombong. Sombong malam yakbalul haq. Itu sebab kita mari tengok pendapat ada ulama. Kita ambil dulu a'immatul arba'ah. Pandangan empat mazhab dulu. Mereka ni cukup waras. Di antaranya Al-Imam Syafi'i membuat kenyataan. Iza kana ar-ra'yi yukhaliful al-ayatul Qur'aniyah wal ahaditsu sahihah fatruk qauli. Kata Imam Syafi'i, kalaulah kamu bertemu dengan pandangan aku bercanggah dengan Quran dan sunnah, kata Imam Syafi'i, tinggalkan pandangan aku. Nampak tak nampak? Warak Imam Syafi'i ini. Kalau sekiranya kamu berjumpa dengan pandangan aku, ada bercanggah dengan Quran, ada bercanggah dengan sunnah, fatruk qauli, tinggalkanlah pendapat aku itu. Tengok kewarakan dia. Ni kalau bercanggah dengan sunnah, oh jangan, tak boleh lawan langsung. Jadi dia mula kata dahaka lalu, tak kena dah. Baik. Dan seterusnya Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala mengatakan, iza sahal hadis bahwa mazhabi. Kalau kamu jumpalah hadis itu, hadis yang sahih, itu adalah mazhab aku. Tak sombong. Tapi betapa banyak orang ni kadang-kadang ada pendapat Imam Abu Hanifah, kadang-kadang bercanggah. Saya ambil satu contoh. Ni satu. Abu Hanifah tu warak, tapi dia tak pakai pendapat Ibn Hanifah. Contoh no, ni ramai ni. Orang kahwin sepadan Thailand. Sebagaimana dalam satu hadis, ayyuma imra'atin nakahat nafsuha bighairi idni waliha panikahuha batilun, panikahuha batilun, panikahuha batilun. Baik. Mana-mana perempuan yang menikahkan diri dia tanpa izin wali dia, nikah dia batil, nikah tak sah. Lalu setengah orang pekat lari ke Thailand ni, dia ambil pandangan Imam Abu Hanifah. Sebab Abu Hanifah kata kalau sekiranya nikah tanpa wali sah. Dia kias kepada akad jual beli. Kan jual beli pun akad juga, nikah akad juga. Jadi bila akad jual beli, nak kepada saksi ke? Nak kepada wali ke? Imam Hanifah kias kepada itu. Tapi dia kata dah,
Kalau sekiranya pendapat aku salah, tinggalkanlah. Tapi Nabi kata, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah menikah dengan wali. Dan Nabi tegang dah, tidak sah ni. Mana-mana perempuan yang menikahkan dirinya tanpa izin wali dia. Dia nikah talent tu, wali dia tahu dia tak? Tak tahu. Bila tak tahu memang tak sah. Tosahlah nak berpandu pada kami taklid mazhab Ibu Hanifah. Abu Hanifah kata, kalau bercanggah pendapat aku tolak. Kecuali dah minta izin pada wali. Pak, kita ni nak nikah.